InsyaAllah. Tafadhal masuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي ولجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين وبعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, Pengurusi Madrasah Rajaiyah, Tuan Haji Adam, dan juga Pengurusi Pertubuhan Ummah Prihatin dan perwakilnya Fadil Ustaz Daud, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dan juga segala amalan yang kita usahakan dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan jadikan sebab-sebab untuk dirahmati kita di akhirat kelak. Kerana dengan rahmat Allah sahajalah kita semua akan mencapai nikmat syurga-Nya yang kekal abadi. Tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha Suci yang telah memperjalankan, yakni Maha Suci Allah, Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, alladhi, ataupun yang kami telah berkati di kelilingnya, untuk kami pertontonkan kepadanya daripada ayat-ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengasihani. Jadi berbetulan tajuk yang diberikan kepada kita pada malam ini dalam menyingkap tentang keghaiban ataupun rahsia alam gaib yang berlaku daripada Isra' dan Mi'raj. Maka perlulah kita fahami daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hamba-Nya yang merupakan kekasih-Nya juga, yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisra'kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk Allah pertontonkan, tunjukkan, singkapkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ayat-ayat ataupun kekuasaan-kekuasaannya ataupun tanda-tanda kebesarannya, yang sebahagiannya daripada perkara musyahadah yang boleh dilihat oleh manusia lain dan dikongsi dengan, ataupun yang dilihat oleh Nabi dan dikongsi oleh manusia lain, dan sebahagiannya daripada perkara-perkara yang gaib. Inilah tujuan sebenar berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra' ini sabit
dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi dari surah Al-Isra ayat yang pertama. Akan tetapi peristiwa Mi'raj pula bersandarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, yaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril pada kali yang seterusnya ketika mana berada di Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha itu terdapat Jannatul Ma'wa yang diseliputi oleh pohon sidr ataupun pohon bidara dengan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang dilihat oleh Nabi tidaklah ditokok tambah dan juga bukanlah perkara yang direka-reka. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar, yakni keajaiban-keajaiban. Dan di sinilah keajaiban-keajaiban yang disebut daripada perkara ghaibiat. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku kerana Allah Subhanahu wa taala ingin memujuk hati baginda sallallahu alaihi wasallam, ingin menyejukkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana berlaku kepada baginda satu masa dan tempoh yang dipanggil sebagai tahun sedih, di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi tekanan daripada kaum musyrikin Mekah. Kemudian bapa saudara baginda yang bernama Abu Talib wafat, yang menjadi pembenteng hidup baginda daripada kecil hinggalah dewasa. Dia membenarkan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad, sekalipun dia tidak sempat untuk beriman dengan baginda kerana sibuk menjaga hati kaumnya yang lain. Dan juga setelah mana berlaku kewafatan isteri baginda tercinta yang pernah menjadi orang yang mempertahankan baginda, yang pernah menjadi orang yang melindungi baginda ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam ditekan oleh kaum baginda sendiri, yang pernah menjadi ibu kepada anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak mampu untuk menahan kesedihan yang berlaku kerana Siti Khadijah lah satu-satunya isteri baginda yang hebat dalam mempertahankan baginda dan juga Islam yang dibawa. Sehingga kan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, aku tidak pernah mencemburui mana-mana isteri Nabi kecualilah Siti Khadijah, sekalipun aku tidak pernah berjumpa dengannya. Maka kata Siti Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah kurniakan kepada engkau yang lebih baik daripada dia. Siti Aisyah kata kepada Nabi. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah ya Aisyah, tidak ada yang dapat menukar tidak ada yang dapat menukar Siti Khadijah dengan apa-apa sekalipun, kerana dialah yang paling terbaik. Setelah berlakunya peristiwa ini, kewafatan dua orang yang dikasihi baginda, baginda terus mara ke Taif untuk bertemu dengan saudara maranya di sana untuk mendapatkan sokongan dalam menyampaikan dakwah Islam. Akan tetapi ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dibalas dengan ejekan dari kanak-kanak yang dihasut oleh orang-orang di sana, dan juga dipaling batu, sehinggalah Nabi SAW berdarah di kepala dan di kaki. Maka baginda SAW menyelamatkan diri dengan mengelakkan diri daripada diserangi oleh kaum Taif ataupun penduduk Taif di sebuah ataupun di bawah sebatang pohon. Lalu baginda SAW pun berdoa mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal keadaan yang dihadapi. Maka bermula dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu malam di dalam bulan Rejab, ketika mana baginda berada di atas ataupun berbaring di atas katil baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan ditemani ataupun diambil oleh malaikat Jibril, ditemani dengan malaikat Mikail, dengan seekor tunggangan yang bernama Buraq. Maka Nabi SAW dibawa dengan binatang Buraq ini. Kemudian maka dibawalah baginda SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dalam perjalanan tersebut berlaku pelbagai peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hijab sehingga Nabi nampak banyak perkara-perkara ajaib, yang mana perkara-perkara tersebut sebenarnya menjadi satu pengajaran dan ibrah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya senantiasa berhati-hati dengan kehidupan ini, supaya senantiasa berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya senantiasa menghadap dan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan mereka. Kerana bukanlah manusia ini dijadikan, diciptakan semata-mata untuk makan dan minum dan kahwin dan segala-gala perkara duniawi, akan tetapi semata-mata kerana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rukun-rukun Islam yang telah difardukan kepada mereka. Akan tetapi kita pada hari ini masih lagi tidak sedar, masih lagi leka, masih lagi khayal dengan candu duniawi ini. Ingatlah, kita bekerja mencari rezeki adalah untuk menyempurnakan ibadat kita kepada Allah, bukanlah untuk kita menghitung harta benda ataupun duit, sehingga kita tidak sedar yang kita berada di penghujung usia. Tiba-tiba kita mati, masuk dalam kubur, barulah kita tersedar. Di antara perkara yang Nabi SAW nampak ketika mana baginda SAW diperjalankan, bukan Nabi SAW jalan sendiri, bahkan baginda diperjalankan dengan perhatian Allah, dengan penglihatan Allah, dengan jagaan Allah melalui malaikat Jibril dan juga Mikail dengan tunggangan yang bernama Buraq tadi. Maka baginda pun terus berlalu. Kalau kita nak baca satu persatu tak cukup tuan-tuan, kita perlu adakan daurah ataupun kursus khas untuk mendengar satu persatu tentang cerita Isra' dan Mi'raj ni. Banyak buku yang kita boleh baca. Di antara buku yang paling masyhur orang baca, kitab Kifayatul Muhtaj, yang membicarakan tentang kisah Isra' dan Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Faqani rahimahullahu ta'ala. Kita nak sebut satu-satu, kita tak mampu kerana masa singkat. Sekarang pun dah 8.25, masuk Isyak 8.39. Cuma kita nak ambil beberapa perkara sebagai ibrah. Kita singkat ni tuan-tuan, bukan hanya dengar halwa telinga, akan tetapi kita nak mengambil rahsia-rahsia di sebalik perkara tersebut.
Di antaranya ialah Nabi apabila diperjalankanlah ini dinamakan Isra, tuan-tuan. Apabila Nabi naik ke langit itu dipanggil Mi'raj. Semuanya banyak cerita-cerita yang ajaib, yang menjadi mukjizat kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkekalan sehingga hari kiamat, yang mana apabila kita dengar, kita imani, kita percaya. Kerana perkara-perkara yang terjadi itu bukan perkara mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara yang Allah boleh jadikan dengan kekuasaannya, tak mustahil. Mungkin kita ni beranggapan, berpendapat perkara itu perkara yang pelik. Tak pelik, tuan-tuan. Tak pelik. Diri kita ni sebenarnya lagi pelik daripada peristiwa itu. Diri kita ni, bagaimana tiba-tiba ada darah dalam diri kita, bagaimana kita boleh hidup bernyawa, nyawa tu dengan roh. Mana roh itu? Sebagian orang dia cuba menggunakan akal pemikirannya yang tidak cerdik, maka dia mempertikaikan perkara-perkara yang berlaku daripada peristiwa ini. Antaranya Nabi SAW ditunjukkan tentang satu kaum yang memakan, yang dipilih dua daging. Satu daging yang harum baunya, yang lazat dilihat, yang lazat untuk disantap, dan satu daging yang cukup busuk, yang tidak enak. Akan tetapi kelompok tersebut memilih daging yang busuk. Maka Nabi SAW pun bertanyakan kepada malaikat Jibril, siapakah mereka yang memakan daging yang busuk itu? Maka malaikat Jibril SAW pun menjawab, itulah sebahagian daripada umatmu yang semasa hidup di dunia dahulu mereka memilih amalan zina daripada memilih perkahwinan. Ataupun ada yang menyebut mereka itu ada dah isteri masing-masing, suami masing-masing, akan tetapi mereka lebih suka memilih jalan zina. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi, sebahagian kepada umat baginda yang suka melakukan zina. Wal'ayazubillah, di akhir zaman ini banyak perkara-perkara ini terjadi, wal'ayazubillah. Sebab itu kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah Subhanahu wa taala sejati, banyak-banyaklah berlindung dengan Allah melalui doa-doa yang Nabi bacakan. Berlindung daripada kefakiran, berlindung daripada kesyirikan, berlindung daripada mata yang jahat, lidah yang jahat, kemaluan yang jahat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa selamatkan diri kita di dunia ini, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan ketika mana perjalanan ini berlaku, tentang keadaan orang yang mengetam ataupun menggunting lidah dan bibirnya. Maka ditanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka ditanya, mereka ini ialah orang-orang yang bercakap di atas dunia tadi, menyuruh orang lain membuat kebaikan ataupun menjanjikan sesuatu perkara, akan tetapi dia tidak mengamalkan apa yang dia cakap. Dia tidak menunaikan janji apa yang dia tidak kotakan apa yang pernah dia janjikan. Dia sedap berucap, dia sedap berceramah. Ini kena kepada ustaz pun boleh. Boleh kena kepada kepala orang yang suka berceramah. Tak kiralah ceramah dari ceramah agama ataupun ceramah politik. Ini sebahagiannya Nabi SAW dipertontonkan satu jalan yang ada duri-duri. Kemudian lalu orang di situ, maka duri tadi melekat pada kain orang yang lalu. Maka ditanya kepada Nabi SAW, siapakah mereka ini? Maka malaikat Jibril pun menjawab, itulah persamaan perbandingan bagi orang yang suka menjadikan jalan-jalan sebagai tempat dia untuk merompak, sebagai tempat dia untuk
memaksa ataupun merampas harta orang lain ataupun merampas hak-hak orang lain. Ini memberi perhatian kepada kita supaya perkara yang bukan hak milik kita sama sekali tidak boleh kita ambil. Itu juga banyak-banyak peristiwa lain yang dipertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau sebutkan kerana masa pendek. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Baitul Maqdis. Banyak tuan-tuan yang disebutkan, antara Nabi jumpa satu orang tua, satu perempuan tua. Nabi jumpa satu perempuan yang sangat tua. Maka ditanya siapakah perempuan ini, maka Jibril kata dunia, itulah dunia. Kemudian ada satu orang yang memanggil Nabi, Muhammad, tunggu aku kejap, aku nak cakap dengan kau. Tapi Nabi tak layan. Maka ditanya, maka malaikat Jibril kata itulah syaitan Iblis, jangan kau layan. Kemudian Nabi SAW sampai kepada Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Nabi SAW disambut oleh roh-roh para nabi dan rasul. Semua yang pernah menjadi nabi dan rasul dihimpunkan di Masjid Aqsa. Kemudian mereka melihat sesama mereka siapa yang nak jadi imam. Siapa yang nak jadi imam, maka malaikat Jibril pun menolak Nabi SAW ke mihrab, dan bagi Nabi SAW sembahyang menunaikan menjadi imam dalam menunaikan salat ataupun sembahyang kepada para nabi dan rasul di belakang baginda. Banyak lagi perkara ajaib berlaku di situ. Setelah Nabi SAW habis sembahyang, maka Nabi ternampak bidadari berkumpul di situ. Maka Nabi pun bagi salam. Maka Nabi tanyakan, siapakah kalian semua ini? Maka mereka menjawab, kami ialah bidadari-bidadari yang diperuntukkan untuk lelaki-lelaki yang jiwanya bersih, lagi istiqamah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW dibentangkan ataupun dihalakan ke arah satu tangga. Tangga inilah yang menjadi peristiwa Mi'raj. Maka ketika itu Nabi SAW naik dengan tangga ni. Dekat tangga ni pun banyak perbahasan, cerita pasal diperbuat daripada apa, keindahannya bagaimana. Akan tetapi kita tak mau cerita, kita nak cerita fokus kepada sikap perkara-perkara yang gaib, bahkan ajaib. Tapi kita bukan sikap sebarang sikap, tuan-tuan. Kita nak tahu hakikat di sebalik sikap tersebut. Mana ada orang buka tudung sagi, tengok lauk sedap, dia tutup balik, tak ada. Mesti dia akan makan dulu rasa, barulah bernama sikap hakikat. Tapi kalau dia sikap tudung sagi, makan nasi biryani, lauk nasi biryani ada, udang ada, semua ada, telur, pindang ada, tapi dia tutup balik tudung sagi itu maknanya orang tu rugi. Jadi kita tak mau masuk dalam orang-orang yang rugi. Mereka ini menyingkap peristiwa dalam Isra' Mi'raj tapi tidak mengambil iktibar. Terus Nabi SAW naik pada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langit pertama Nabi SAW jumpa Nabi Adam dan banyak peristiwa berlaku di situ. Nabi Adam di kanannya ada orang yang suada bahagia, di kirinya ada orang asyiya, orang yang celaka. Sebelah kanan orang yang gembira senyum, sebelah kiri orang yang menangis mukanya masam. Kemudian naik kepada tingkat yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa, dan seterusnya. Jumpa Nabi Idris, Nabi Musa, sampailah jumpa kepada Nabi Ibrahim di tingkat yang ketujuh. Ketika mana Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sedang bersandar di rumah Al-Ma'mur ataupun dipanggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni dia punya ukuran sama tepat di atas Kaabah. Kalau ulama kata Baitul Ma'mur tu roboh, betul-betul akan kena di atas Kaabah. Di situlah Nabi Ibrahim menyambut baginda. Sebelum tu
para nabi dan rasul pun jambut baginda. Setiap kali mereka sampai ke langit yang pertama, Nabi sampai kepada langit yang pertama. Saya itu pasal laju tuan-tuan, masa tak ada. Nak cerita yang hujung ni, hujung yang sebenar hakikat tidak ikut. 9. Langit pertama, malaikat Jibril ketuk, malaikat Jibril ditanya, siapakah engkau dan siapakah bersamamu? Maka malaikat Jibril kata, Jibril bersamaku Muhammad. Begitu juga pada langit-langit yang seterusnya. Dan setiap langit yang Nabi pergi itu, Nabi akan bertemu dengan Nabi-Nabi yang disebutkan tadi. Contohnya Nabi Adam tadi pada langit pertama, Nabi Adam akan menyebut kepada baginda, mengucapkan kepada baginda, marhaban bibni salih wan nabi salih, selamat datang wahai anak yang saleh dan juga nabi yang saleh. Begitu juga pada langit kedua ini dan seterusnya. Kerana itu para ulama menyebut di antara rahsia-rahsia tersirat dalam peristiwa Isra ini ialah antaranya Allah nak memperkenalkan juga penduduk langit tentang kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada asalnya penduduk langit berbangga yang mereka ini tidak melakukan pertumpahan darah. Mereka ini senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, di bumi itu banyak sekali kejahatan berlaku. Maka tiba-tiba satu zaman Allah takdirkan datangnya, diutuskan dia keluarkan satu orang yang bernama Muhammad, yang mana bumi ketika itu menjadi bahagia, menjadi terang benderang kerana kemunculan seorang manusia yang diberi nama Muhammad. Iaitu kalau kita lihat ketika mana Nabi dilahirkan, bahkan ketika mana Nabi dikandungkan oleh ibu baginda Siti Aminah, banyak perkara-perkara ajaib berlaku. Itu nak menunjuk kata bumi ketika itu nak jadi bahagia, bumi ketika itu nak menjadi terang benderang setelah mana berlaku kegelapan, kufur dan syirik, dan juga kegelapan kejahatan. Maka bila Nabi lahir, maka tersinarlah bumi ini dengan Nabi dan dengan ucapan nama Muhammad. Maka ketika itu penduduk langit berasa cemburu dan meminta-minta pada Allah agar dibawakan Muhammad ini kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka peluang dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Berapa ramai tuan-tuan berasa seronok bila Nabi Muhammad dimi'rajkan ke langit. Semua berbondong-bondong nak tengok Nabi Muhammad. Sebab itu hikmah di antaranya kerana apa? Malaikat bila diketuk oleh malaikat Jibril, pengawal langit, bertanyakan, siapa berserta dengan engkau? Maka malaikat Jibril jawab, aku Jibril bersertaku Muhammad. Bila mereka mendengar nama Muhammad, mereka cukup gembira, cukup seronok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat lagi. Saya potong tuan-tuan, masa dah ni. Kemudian diangkat sampailah kepada Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ni, sidrah ni nama pokok bidara. Tempat tersebut ada satu pohon tu pohon bidara yang cukup besar, yang mana pohon tersebut ada perkara-perkara yang cukup ajaib. Sebab itu dalam surah An-Najm tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana ma yakhsha sidrata ma yakhsha. Apabila Nabi tengok, Nabi terpegun dengan apa yang ada di hadapan baginda daripada Sidratul Muntaha. Disitulah pemisah di antara Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Jibril kata, aku sampai sini, anta wa rabbuk. Di sinilah engkau dan Tuhan kau. Maknanya engkau akan bertemu dengan Tuhan kau. Maka Nabi SAW pun naik sampailah ke arasy Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah di situ Nabi SAW bertemu Allah. Tapi Allah bukan di situ tuan-tuan.
Allah bukan di situ. Cuma tempat Nabi, kewujudan Nabi, keberadaan Nabi, Nabi di situ, bukan Allah di situ. Sebab Allah tidak di mana-mana. Bagaimana Allah di mana sedangkan Dia yang memanakan mana? Macam mana orang tanya macam mana Ustaz? Allah macam tu. Allah tidak bermacam-macam kerana Dia yang memacamkan macam. Betul tak? Ini kena fikir orang dulu. Allah tidak memerlukan. Allah tidak terhad dengan tempat dan masa. Yang terhad dengan tempat dan masa ini hanyalah makhluk Dia, kita ni. Kita ni tuan-tuan, kita ni terhad tempat dengan masa. Lepas itu, lepas arasy Allah dah tak ada apa-apa dah. Nabi di situ, tapi bukan Allah di situ. Allah di mana? Tidak di mana-mana. Sebab Allah yang memanakan mana, takkan Dia nak memerlukan mana. Dan macam mana Allah tidak bermacam dan Dia yang memacamkan macam. Bagaimana Dia nak memerlukan macam sedangkan Dia yang memacamkan macam. Faham? Ini kita belajar akidah. Baru kita pergi faham. Kalau kita dengar sekali itu, saya bagi ni gula-gula je. Dia kena belajar lain. Jadi di situlah Nabi SAW bermunajat dengan Allah. Apa munajat Nabi? Yang kita bacakan selalu tuan-tuan pada tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakah, as-salawatut tayyibatu lillah. Itu yang Nabi sebut. Kemudian Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalam. Kemudian Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu di antara munajat yang Nabi SAW sebutkan kepada Allah dan apa yang Allah balaskan. Dan banyak munajat-munajat yang ajaib tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sabdakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau telah memilih Musa, berkata-kata dengan kau telah memilih Ibrahim sebagai khalil kekasih kau telah memilih Isa sebagai roh engkau, banyak macam-macam. Maka Allah balas balik munajat Nabi tadi dengan banyak perkataan, antaranya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Apa maksud dia? Adakah tidak kami telah membuka pintu hati kau, dan kami telah mengangkatkan kedudukan kemudian macam-macam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Kemudian akhir sekali Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada Nabi satu kurniaan, satu hadiah yang pada hari ini kita telah tunaikan. Apa dia? Sembahyang 5 waktu. Asalnya 50 waktu tuan-tuan, tetapi dikurangkan menjadi 5 waktu. Jasa Nabi Musa kepada kita. Apabila bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa tanya, apa yang Allah fardukan kepada kau di Makkah? Nabi SAW jawab, puasa sembahyang 50 waktu. Maka Nabi Musa kata, kau tak payah harap dah umat kau, memang tak payah buat, umat aku pun jahanam. Kita 5 waktu pun tuan-tuan dah banyak kita tuang semayang. Tengok ni, muka-muka ni dia dah suruh. Yang lain pergi mana? Tapi hari Jumaat ramai pula orang, kan? Tapi nak ceritanya tuan-tuan, jasa Nabi Musa ni cukup besar. Sebagai orang yang suruh Nabi supaya patahlah balik Muhammad, jumpa dekat Tuhan kau, minta kurang. Nabi pun patah balik, minta kurang 5. Kemudian turun balik, Nabi Musa tanya balik berapa dapat, 5 aja, minta balik, patah balik. Daripada 50 tu turun 5 jadi 45, turun lagi jadi 40, turun lagi jadi 35, turun lagi jadi 30, sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu Nabi Musa tanya lagi kepada Nabi Muhammad, berapa yang dikurangkan? 5, minta patah balik. Nabi Musa nak suruh buat berapa? 1 je. Kalau 1 tuan-tuan, untung kita tuan-tuan. Semayang subuh, itu pun ramai yang tak datang. 2 rakaat je tuan-tuan. Masuk waktu 6.20, 6.30.
Ada yang masbuk lagi. Pukul berapa kita bangun tidur ni sebenarnya? Pukul berapa kita tidur, pukul berapa kita bangun tidur? Itu nak tanya. Makruh orang lepas isyak kalau tak ada benda yang berkaitan dengan agama, dia berjaga malam. Tengok bola makruh, minum, makan kalau tak ada keperluan makruh, main dam makruh, tengok Facebook makruh lepas isyak. Supaya apa? Nak jaga subuh besok ni. Jangan lewat. Sebab tu saya bukan kata dekat tuan-tuan, saya kata dekat saya. Kadang tu imam berlambat. Macam mana terjadi lambat? Wallahu a'lam. Tapi perkara macam tu ramai kita tak sedar, tak jaga. Jadi banyak perkara ajaib, perkara pelik-pelik, perkara gaib yang sebenarnya berlaku kepada Nabi tu. Nabi dipertontonkan, ditunjukkan. Sebenarnya nak cerita tentang diri kita, tuan-tuan, diri kita. Macam mana keadaan kita, macam mana keadaan kita, kita ukur diri kita. Berapa lama kita ni nak hidup lagi atas dunia, bagaimana kita nak bertemu dengan Allah. Sebab kita nak bertemu Allah bukan terus bertemu lepas mati, tuan-tuan. Banyak lagi step-step yang perlu kita hadapi. Antaranya step alam barzakh yang kita tak tahu bagaimana keadaan diri kita. Jadi dengan kurniaan hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka kita tak boleh ambil ringan, iaitu sembahyang. Kerana sembahyangnya, kerana sembahyang satu-satu fardu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad paling tinggi setelah mana 2 kalimah syahadat. Kalau fardu sembahyang tak lepas, maka confirmlah amalan lain tak lepas. Jadi sembahyang ni perlu kita jaga, kita lakukan dengan elok. Kerana setiap kali kita sembahyang, Allah berbangga dengan hamba-Nya yang sembahyang. Di mana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana hamba-Nya menyebut surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Tuhan pemilik sekalian alam. Apa Allah firman pada malaikat dia? Malaikat-malaikatku, tengok hamba aku, dia puji aku. Dia sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Azan. Azan. Dengan berbangga pada para malaikat, wahai malaikat, kau tengok hamba-hambaku, dia memujiku. Apabila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, Allah firman kepada malaikat, kau tengok dia, dia puji aku. Dia sebut Ar-Rahmanir Rahim, Allah firman kepada malaikat dalam keadaan berbangga, kau lihat dia puja aku pula dengan kalimah Ar-Rahman. Bila sampai Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kau lihat malaikat, dia mengagungkan aku. Setiap kalimah Fatihah yang kita bacakan, satu ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat, sampai ayat Waladhdallin itu Allah jawab pada ihdinas siratal mustaqim pula. Allah sebut apa? Ihdinas siratal mustaqim sampai Waladhdallin. Allah kata, aku bahagikan dua ni, aku bahagikan dua bahagian ni di antara aku dengan hamba-Ku. Apa yang dia minta, semuanya dia dapat. Sebab itu kata ulama, sebelum kita nak sebut amin lepas Waladhdallin itu, sunat baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbighfirli wa liwalidayya. Cukup itu. Baru amin. Tapi sekarang ni banyak orang di Kuala Lumpur tak beramal benda tu. Kalau di kampung-kampung dia lagi. Sebelum Tok Imam amin, dia akan baca lepas baca Waladhdallin, dia akan baca pula Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Baru amin. Di Kuala Lumpur tak, dia nak dulu pada imam. Imam tak amin, dia dah amin dulu. Tak tahu ikut mana siapa. Kadang-kadang makmumnya dia sujud dulu pada imam pun ada, saya tengok. Bangkit dulu pada imam, dia nak berlupa dengan imam pun dia nak sembahyang. Ni. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ikut imam. Jadi nak sembahyang, nak baca Quran ni pun dia ada tadabbur dia. Cara tadabbur dia. Sebab itu di antara tadabbur itu, ulama kata sunat kita baca lepas Waladhdallin itu Rabbighfirli wa liwalidayya. Macam kita sebut kalau surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la,
Lepas itu baca subhanallah. Alladhi khalaqa fasawwa. Itu cara Nabi dahulu baca Quran. Kita tidak hari ini laju. Itu imam pun sama ikut laju. Sebab nak jaga makmum. Sebab nanti kalau dia Rabbighfir amin. Nanti dia doa. Dia baru nak baca Rabbighfirli wal hidayah, makmum dah amin. Jadi dia tinggal tak boleh. Dia terpaksa amin supaya makmum tak terlepas. Sebab syarat nak amin ni kena imam dulu amin, baru makmum ikut. Dia tak boleh imam dulu, dia tak boleh makmum dulu amin, baru tu imam tak boleh. Dia tak jadi sepakat, malaikat tak akan beristighfar untuk dia. Lepas tu kena ingat, kita jadi makmum ni tuan-tuan, kena ikut imam. Nama pun makmum, ikut imam. Bukan dia dulu pada imam. Dia mesti lewat pada imam. Imam dah naik elok, baru dia naik. Imam dah turun dulu, baru dia turun. Jangan imam tak turun lagi, dia turun dulu. Haram hukum dia, sekalipun tak batal semayang. Haram. Nabi sifatkan orang yang dulu pada imam ni sebagai keldai. Mukanya seperti muka keldai. Bahaya ni tuan-tuan. Sebab tu kita nak menyikap alam ghaib yang paling besar, ialah kita sikap tentang hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, iaitu sembahyang 5 waktu. Kita nak menunaikan sembahyang 5 waktu ni kena dengan ilmu tuan-tuan. Bukan dengan ikut-ikut. Wajib belajar sembahyang dengan berguru. Sebab itu bulan Rajab ini kebanyakan orang dia akan buat program bulan solat. Kenapa? Kerana bulan Rajab lah diterimanya, dikurniakan sembahyang kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul betulan tadi siang saya ada program solat kan, kemah solat kem solat kan. Jadi kem solat tu berbetulan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sebab kalau kita lihat sebenarnya rahsia alam ghaib yang paling besar sembahyang lah. Rahsia sembahyang tu hadiah solat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghulu kita. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Muhammad, qum biha anta wa ummatuk. Allah firman kepada Nabi Muhammad semasa Nabi di Sidratul Muntaha atas pada itu. Allah firman apa? Qum biha anta wa ummatuk. Dirikanlah sembahyang ini di kau wahai Muhammad dan umatmu. Baik itu tuan-tuan, kita kena sembahyang macam mana Nabi sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita nak lihat macam mana Nabi sembahyang, kita kena lihat para ulama sembahyang, tok-tok sembahyang, alim ulama ni, ustaz-ustaz yang banyak sembahyang, macam mana mereka ajar, itulah yang Nabi SAW salatkan. Jadi kita jangan bersia-siakan sembahyang tuan-tuan. Itulah rahsia singkap perkara ghaib dalam kisah ini, ialah sembahyang. Kerana sembahyang ni merupakan mi'raj umat Nabi Muhammad. Apa? Bila seseorang tadi dia sembahyang, maka segala amalan-amalan dia akan terangkat dan dipertontonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sekata cukuplah sekadar tu untuk apa yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ambil dan kita amalkan. Kalau ada tersilap dan tersalah, itu sebenarnya kekurangan daripada diri saya. Sebaliknya ada yang betul dan tepat itu adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Aqulu hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian sebentar tadi berkenaan dengan menyingkap rahsia alam ghaib dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi mudah-mudahan bertambah ilmu dan amal kita pada malam ini, khususnya dalam penjagaan ibadah salat. Baik, suka untuk saya ingatkan sekali lagi, selepas ini kita akan solat secara berjemaah, dan selepas itu kita ada 2 lagi acara sebenarnya, iaitu persembahan nasyid daripada artis kita Takmi dan juga cabutan bertuah.
Jadi cabutan bertuah seperti mana wakil Umar Frihati beritahu tadi, ada banyak kita dah sediakan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan balik awal, jadi segala hadiah tu dapat kat MC. Jadi sama-sama kita tunggu dan kita habiskan program Carnival Tabutan Isra Miraj pada malam ini. Untuk itu kita tangguhkan dulu majlis untuk kita sama-sama menunaikan solat Isyak secara berjemaah. InsyaAllah kembali selepas ini. Assalamualaikum.